Kita sambung lagi topik yang seterusnya dalam hukum Mendel kedua ataupun hukum pengaturan bebas. Semasa pembentukan gamit, setiap ahli daripada pasangan alil boleh berkombinasi secara rawak dengan mana-mana ahli daripada pasangan alil ciri yang lain. Okey, jadi dalam hukum Mendel kedua ni boleh diterangkan dengan menggunakan gambar raja skema pewarisan dihybrid pada pokok kacang-pis. Bila kata dihybrid, itu maksudnya ada dua ciri yang dikaji dalam satu masa. Jadi ciri yang dikaji untuk contoh ini kita gunakan ketinggian. Jadi untuk ketinggian kita gunakan huruf T untuk menerangkan alil dominan tinggi, T kecil untuk alil resesif kerdil. Dan ciri yang kedua ialah bentuk biji, yang mana kita gunakan huruf B besar untuk alil dominan biji bulat dan juga B kecil untuk alil resesif biji kedut. Okey, sama macam dalam kacukan monohybrid. Apabila kita jalankan kacukan, kita akan gunakan baka tulen. Jadi kita pilih baka tulen yang pertama. Fenotip tinggi, pokok tinggi, tinggi dan biji bulat. Kita kacukkan dengan pokok kerdil dan biji kedut. Okey, jadi bila fenotip tinggi biji bulat, jadi genotipnya T besar, T besar, B besar, B besar, cross dengan baka tulen kerdil, T kecil, T kecil, B kecil, B kecil. Okey. So dalam hukum Mendel kedua menerangkan setiap ahli daripada pasangan alil boleh berkombinasi dengan mana-mana ahli pada pasangan ahli yang lain. Okey, jadi bila pembentukan gamit melibatkan proses meiosis, jadi dia akan menghasilkan gamit T besar, B besar. Yang ini sebab dia punya ni sama, jadi satu je lah jenis gametnya. Yang ini pula T kecil, B kecil. Jadi kita bulatkanlah gametnya senang. Ini gamit then bila persenyawaan rawak berlaku, T besar, B besar, bila cross dengan T kecil, B kecil, jadi dia akan menghasilkan anak T besar, T kecil, B besar, B kecil. Ini ialah genotip yang terhasil. Maka fenotipnya ialah tinggi, bulat. Biji bulat. Kacukan kali kedua, semua anak generasi F1 tu dikacukkan sesama sendiri. Yang ini kita boleh lebih mudah menggunakan segi 4 punet. Tapi sebelum tu kita kena keluarkan dia punya gamit terlebih dahulu. Jadi apabila T besar, T kecil tadi kita crosskan dengan B besar, B kecil, jadi dia akan menghasilkan beberapa jenis gamit lah. So kalau kita lihat kat sini, dia boleh menghasilkan combination T besar, B besar, T besar, B kecil, T kecil, B besar dan T kecil, B kecil. Yang ni pun sama, T besar, B besar,
T besar B kecil, T kecil B besar, dan T kecil B kecil. Jadi dia untuk kacukan kali kedua ni kita gunakan segi 4 punit lebih mudah sebab dia punya gamet dia banyak. Okey, jadi kita gunakan segi 4 punit lah untuk lebih jelas. Yang ni kita gunakan sama juga dengan kacukan monohybrid hari tu. T besar kan, B besar B besar. Kemudian yang ni dengan yang ni, okey, T besar B besar B kecil, dan T besar T kecil B besar B besar. Okey, yang ni pula T besar T kecil B besar B kecil. Okey, kemudian yang bawah ni pula ni dengan sini T besar B besar B kecil, T besar B kecil, dan T besar T kecil B besar B kecil, dan T besar T kecil B kecil B kecil. Okay, next yang ni dengan baris yang ketiga, T besar T kecil B besar B besar, T besar T kecil B besar B kecil, T kecil B besar B besar, T kecil B besar B kecil. And then baris yang keempat, T besar T kecil B besar B kecil, T besar T kecil B kecil B kecil. Then next T kecil B besar B kecil, dan akhir sekali T kecil B kecil B kecil. Jadi kalau kita lihat kat sini, so yang ni akan memastikan fenotip tinggi bulat, biji bulat. Yang ni pun tinggi biji bulat. Okay, kita warnakan. Okay, T besar B kecil pun tinggi biji bulat. Yang ni pun tinggi biji bulat. Yang ni pun tinggi biji bulat. Tinggi biji bulat. Yang ni pun tinggi biji bulat. Yang ni tinggi biji bulat. Okey, this one pun tinggi biji bulat, dan yang ni tinggi biji bulat. Okey, next untuk fenotip yang kedua, kita boleh jumpa kat sini tinggi biji kedut, tinggi biji kedut, tinggi biji kedut. Okey, dan kita jumpa lagi yang ketiga, fenotip yang ketiga, kerdil biji bulat. Yang ni pun kerdil biji bulat sebab dia T kecil kan, jadi dia akan menunjukkan ciri resesif kerdil. Okey, tiga. Dan seterusnya kita boleh nampak lagi yang akhir sekali ialah kerdil kedut. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini ada 4 fenotip: tinggi biji bulat, tinggi biji kedut, kerdil biji bulat, dan kerdil biji kedut. Jadi kita boleh kira berapa banyak dia punya untuk setiap fenotip tadi tu. Okey, kalau kita lihat kat sini yang warna biru ni ada berapa ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, untuk tinggi biji bulat dia punya nisbah fenotipnya ialah 9 kepada yang part segi ni warna hijau ni, tinggi biji kedut 1 2 3. Okey, untuk kerdil biji bulat juga ada 3, dan akhir sekali kerdil biji kedut ada 1. Jadi nisbah fenotipnya ialah 9 nisbah 3 nisbah 3 nisbah 1. Okey, itu ialah gambar raja skema bagi pewarisan dihibrid pokok kacang pis yang mengkacukkan batu tulen tinggi biji bulat dengan kerdil biji kedut. Okey, terima kasih. Bye. Jumpa lagi.